Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kembali kita dalam pembelajaran tafsir untuk minggu inilah, minggu yang ke-9. Jadi kita akan sambung pada surat 8, masih lagi dalam suratul Humazah. Cuma kita akan masuk kepada asbabun nuzul. Kemudian kita tengok ma yustafadu min ayatus surah, iaitu pengajaran yang kita akan dapat daripada surah Al-Humazah ini, dan seterusnya pelajar-pelajar akan diminta untuk menyiapkan soalan pada muka surat 9. Okey. So jadi kita masih dalam surat 8 sambungan selepas syarah ayat. Kita dah selesai semua ayat, kita dah syarahkan. Jadi kita masuk kepada sababun nuzuliha, yang sebab turun ayat. Jadi masing-masing boleh tengok dalam buku. Jadi saya akan terjemahkanlah. Okay, sababun nuzuliha bermaksud sebab turun ayat. Okay. Saya tulis maksud kat situ, orang kena dengar lah saya punya voice, sebab ada yang saya tak bawa terjemahan. Sebab saya nak test. Sebenarnya korang tengok video ke tak? Ataupun korang skip-skip je video tu, salin dia punya makna je. So saya gunakan teknik inilah. Okay, baik. Dia kata apa? Saya perlukan mouse. Dia kata kat sini qala ata wa kalbi wasadi. Okey. Qala berkata, ata ni nama orang, ata dan kalbi dan sadi. Okey. Dia kata apa? Nazalat fi akhnas. Nazalat turun. Turunnya ayat ini surahul Humazah fi pada Akhnas bin Syarik. Ini nama orang. Tulis Akhnas bin Syarik. Jadi kata ayat ni turun kepada Akhnas bin Syarik, ayat surah Al-Humazah ni. Sebab apa turun pada Akhnas bin Syarik ni? Sebab dia apa? Kana adalah dia yalmizu, menyentuh annas, manusia, wa yaghtabuhum, dan mencela mereka. Okey, apa perbuatan Akhnas bin Syarik ni? Akhnas Syarik ni dia suka sentuh manusia dengan cara apa? Dengan mencela mereka. Ya. Wa yaghtabuhum, mencela mereka. Dia suka cari pasal lah, mencela manusia, mengumpat dan sebagainya. Wa bi khassah, dan khususnya dia suka kata pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suka mencela, mengumpat dan mengata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia khusus, ya, maksudnya dia memang umum, dia memang perangai dia gitu. Tapi khususnya dia buat pada Nabi. Ya, Nabi kan jenis hidup kehidupan sederhana. Tapi dia ni kaya, jadi dia mengumpat. Wa qala Muqatil, dan berkatalah Muqatil. Muqatil terjemah Muqatil. Okay, dalam tafsir pun dia akan sebut Muqatil. Berkatalah Muqatil, nazalat. Muqatil kata apa pula? Ayat ni turun. Ia turun. Siapa yang turun? Ayat ni. Bukannya Nabi Muhammad tu. Ia turun. Ayat ni turun. Fi Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Ada juga dikatakan ayat ni turun pada Walid Mughirah. Sebab apa? Kana adalah dia yaghtabu, mencela Nabi SAW. Dia yaghtabu ni mencela boleh, mengumpat pun boleh, mengata pun boleh. Okey. Sama juga dengan perbuatan dengan Akhnas Syarik ni. Walid bin Mughirah pun sama, dia mencela Nabi SAW waraihi, di belakang Nabi. Dia mengata belakang-belakang. Okey, itu perbuatan Al-Humazah. Dia mengumpat, mencela belakang-belakang. Dia memburukkan Nabi SAW kepada orang lain. Itu. Dan bukannya di belakang saja, dia kata wa yut'inu alaihi fi wajhihi, dan dia mengutuk, menikam. Yut'inu ni asal perkataan menikam. Menikam ni maksudnya dia membuat satu perbuatan yang menyakitkan lah, dan mengutuk ataupun mengata, mengaibkan, memalukan Nabi alaihi ni ke atas Nabi, fi wajhihi, depan-depan, pada muka. Maknanya kata dia nak malukan Nabi depan orang ramai. Nabi ada depan dia kata Nabi. Itu perkataan dia panggil yut'inu fi wajhihi. Dia kata depan.
Waruya aidan, dan diriwayatkan juga, waruya ni diriwayatkan. Okey, diriwayatkan juga anna Umayyah, bahawasanya orang yang ketiga, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, orang yang ketiga ni pun dikatakan ayat ni turun kepada dia. Umayyah bin Khalaf kana yaf'alu zalik, sebab dia juga melakukan perkara tersebut. So ada 3 individu yang dikatakan ayat ni diturunkan kepada mereka, iaitu yang pertama Akhnas bin Syariq, yang kedua Walid bin Mughirah, dan yang ketiga Umayyah bin Khalaf. Kerana apa? Kerana perbuatan mereka mengata, mengutuk, mencela Nabi serta mengaibkan Nabi. Gitu. So sampai ayat Quran itu turun kepada mereka, perbuatan mereka ni sangat buruk. Ya. Okey, dah selesai saling maksud. Kita pergi kepada muka surat 9, tak silap saya. Tengok ma yustafadu min suratil Humazah. Okey, apa yang diperolehi pengajaran daripada surah Al-Humazah. Okey. Ni ada saya terjemahkan satu ayat terus. Saya tunjukkan. Ayat yang pengajaran pertama, al-jizyu wal azabu, balasan dan azab, wal halaqah, dan kebinasaan. Balasan, azab dan kebinasaan, likulli mughtabin, bagi setiap pencela. Mughtabin, bagi setiap pencela, ayyabin ta'anin linnas, yang mengaibkan. Ayyabin, pencela ni apa kerja dia? Mengaibkan. Ayyabin, ta'anin, yang menikam. Ya, satu keadaan yang menikam. Bila ayyab ni berdepara-depalah, dia mengaibkan. Yang ta'anin, yang menikam, yang menjatuhkan manusia, linnas. Depan-depan, dia kata depan-depan, dia malukan orang depan-depan. Dia menghina seseorang itu depan-depan sehingga menjatuhkan maruah dia. Itu namanya ayyabin, ta'anin. Gitu. Okey. Kalau zaman Nabi dulu, maka dia akan ejek Nabi ni seorang yang miskin, dia ni banyak duit. So dia malukan Nabi dengan cara begitu. Bagaimana kau seorang nak jadi seorang ketua dan sebagainya, sedangkan kau ni miskin. Betul gitu. Okey. Yang kedua, ka'anna sababal humaza, ka'anna sababal humazi wal lumazi. Dia kata apa? Seolah-olah sebab al-humazi wal lumazi ni, mengumpat dan mengkeji ini, ada sebab dia. Dia kata seolah-olah sebab kepada mengumpat dan mengkeji ini, watarafu' dan bangga diri, alan nas, dia watarafu' alan nas, dia bangga atas manusia. Maksudnya dia mengangkat diri dia. Dia lebih, dia level lain, dia jutawan. Jadi dia mengangkat diri dia tadi atas manusia, wa izdira'ihim, dan penghinaan, dia menghina orang lain tadi adalah kerana harta, al-malu, harta. Watulul amal, dan banyaknya dia punya kepunyaan. Macam saya sebut sebelum ni lah. Dia ada 60 biji rumah. Konon-kononnya dia ada, kalau di tanah Arab ni, dia ada beratus-ratus ekar kebun taman. Dia kaya lah. Dia ada beratus-ratus ekar kebun taman. Maka dia jadi bongkak. Dia jadi bangga diri atas manusia. Dia hina manusia lain. Seolah-olah yang menyebabkan orang ni mengumpat, mengata orang dan rasa diri dia hebat ni sebab harta, kan. Janganlah kita jadi orang yang macam tu di dunia ni. Nak ceritakan keadaan. Surah Humazah ni menceritakan bahawa orang yang banyak harta ni kemungkinan dia boleh jadi begini. Okey, yang ketiga, walaisal malu, dan tidaklah ataupun dan tiadalah harta itu, walaisal malu, dan tiadalah harta itu, kama yazunnu, seperti mana yang disangka. Kama yazunnu, seperti mana yang disangka, mukhallidan fid dunya
berkekalan di dunia. Ada orang sangka reta ni kekal di dunia ni. Sampai bila-bila dia kaya. Sebab bila dia kaya, reta dia tak boleh hilang. Bila dia kaya, nyawa dia tak boleh hilang. Maka sangkaan tersebut adalah salah. Dia kata, dan tiadalah harta seperti mana yang disangka berkekalan di dunia. Okey. Bal bahkan mukhallidu yang kekal itu huwa ilmu wal amal, adalah ilmu dan juga amal soleh kita. Kekal macam mana? Kekal kita boleh bawa bekalan kepada akhirat. Tapi harta tadi, boleh tak kita bawa masuk kubur? Tak boleh. Boleh tak bila malaikat datang, malaikat Munkar dan Nakir datang nak soal, kita bayar duit? Tak boleh. Kan? Harta tinggal di dunia. Maka ilmu dan amalan tadi yang dibawa sampai mati. Bila datang malaikat Munkar dan Nakir tanya soalan, ilmu tadilah guna dia dan amalan. Kan, ma rabbuka, berdasarkan ilmu dan amalan kita akan jawab Allahu Rabbi. Itu dikatakan ilmu dan amalan itulah kekal. Yang keempat, pengajaran yang keempat, haddadallahu ta'ala iqabal humazah al-lumazati jami'il mal hubban fihi li zatihi. Saya tak tengok kamera pun. Lupa tengok kamera kan. Okey, haddadallah, Allah telah menetapkan iqab, hukuman. Allah telah menetapkan hukuman. Menetapkan Allah Ta'ala hukuman yang sama. Haddadallahu ta'ala iqab al-humazah wal al-lumazah, kepada orang yang mencela dan mengkeji tadi, jami'il mal, keseluruh hartanya. Ni di sini. Kesemua harta, jami'il mal, hubban fihi, yang dicintai, lizatihi, kerana harta tersebut. Siapa yang ada harta banyak tak ada masalah. Tapi yang ada harta banyak, bila semua hartanya dia dicintai, sebab tapi dia ni cinta harta dia, mencintai harta dia. Harta kan orang tak faham nak harta kan, cakap perak pula. Okay. Sampai dia mencintai semua hartanya, orang yang macam ni, apa akan berlaku? Wahwa tarhu awil ilqa. Ianya adalah satu kekurangan sebenarnya. Walaupun dia ada banyak, tapi sebenarnya ialah sesuatu yang kurang. Kurang. Sebab apa? Sebab membuatkan dia mencintai harta. Bukan mencintai Allah SWT. Apa yang berlaku dia? Awil ilqa. Ataupun dia akan ditolak. Ilqa'i. Kena tolak ke mana? Finnari. Dalam neraka Jahannam. Bukannya neraka peringkat yang mana? Peringkat yang bawah sekali, neraka Jahannam. Masukkan kau. Allati tuhattima kulla ma yulqa fiha, yang mana kekal setiap yang ada di dalamnya. Hak ni kekal. Orang yang tadi reta, yang cintai reta tadi, memang kekal dalam neraka Jahannam. Itu dia punya ma yustafadu min suratil humazah, pengajaran daripada surah Humazah. Okey. So kita tengok kepada tamrinu darsi. Okey, ini adalah tugasan pada minggu ini. Apa korang kena jawab soalan ni semua. Okey, saya bagi maksud, sebut je. Nanti korang pandai-pandailah ulang untuk salin maksud. Yang pertama, dia akan minta bahagian alif, ajib anil as'ilah al-atiyah, jawab soalan-soalan berikut. Yang pertama, hatil mawdu' munasibah li suratil Humazah. Soalan pertama dia minta mawdu', tajuk. Munasibah, yang bersesuaian. Tajuk dia dah bagi kat depan tu kan. Salin tajuk terbalik. Yang kedua, limadza sumayat bi suratil Humazah. Kenapa dinamakan surah Humazah? Saya rasa saya dah bagi kot dalam bentuk yang highlight pendek kan. Kenapa nama surah Humazah? Janganlah korang sini semua panjang-panjang tu. Okay, yang kedua, kenapa dinamakan surah Humazah? Yang ketiga, terjemahkan surah Humazah bil lughatil malayuwiyah. Salin balik surah tu bersama dia punya maksud. Buat satu ayat, bawah tu maksud satu. Ayat satu, maksud ayat satu. Ayat dua, lepas tu baru masuk ayat, maksud ayat dua. Lepas tu ayat yang ketiga, bawah ayat yang ketiga tu tulis maksud ayat yang ketiga. Okay. Sampailah ayat ke-6. Ayat dia 6 ke-7. Okay. Kemudian yang soalan ba, bayyin mufradat lughawi al-atiyah. Dia nak perkataan seerti. Ada mufradat lughawi ni .
Kata wailul humazatil lumazah yahsabu anna malahu ahladah ayumbadhanna fil hutamah. Jim bayin sababi nuzul suratil humazah. Ni nak sebab nuzul. Jim dengan Jim ni korang sebab nuzul ni jangan ambil semua. Ambil separuh je. Okey. Saya lupa nak suruh highlight kan tak. Okey. Ambil sebahagian kita tengok korang jawab macam mana. Yang dal uzkur salasa mimma yustafad min hadis. Senaraikan 3 pengajaran daripada hadis. Tadi ada pengajaran hadis kita belajar tu kan. Yang ni kan. Ambil 3.